Sheikh Razman. Antara Datuk Seri Anwar Ibrahim menang atau kalah, yang mana lebih baik untuk urusan pentadbiran kerajaan? Kerajaan ini kalau ditakbirkan secara seorang, tentu kita dapat memutuskan yang mana lebih baik. Tetapi kerajaan sekarang adalah satu kerajaan pakatan dalam satu komponen yang dipanggilkan Pakatan Harapan. Jadi dalam komponen Pakatan Harapan ini, persoalannya sekarang ini ialah adakah mereka sama konsepnya dengan Barisan Nasional, iaitu memberikan sokongan kepada calon ini. Soal yang berlaku sekarang ini, menang atau kalah, terlalu awal untuk nak mengatakan kerajaan ini baik atau tidak. Kerana kita maklum secara terbukanya, kita telah dimaklumkan ada masalah dalam mana Pakatan Harapan. Okay? Saat-saat Datuk, apa motif sebenar Saiful Bukhari bertanding di PD? Saya punya pandangan, motif pertamanya Saiful Bahari ini bertanding ialah untuk memberikan isyarat kepada pengundi-pengundi di Port Dickson bahawa khasnya kepada orang Melayu, hendakkah kamu memilih seorang calon yang telah didapati di dalam mahkamah dan pernah terpenjara 2 kali. Dan satu dalam soal kes menyalahgunakan kuasanya didakwa di bawah Akta BPR sebelum ada XPRM, Akta XPRM, dan keduanya kerana didapati ada keraguan yang tidak boleh dielakkan bahawa berlakunya perhubungan sejenis antara kedua mereka, di mana Saiful terpaksa sekarang ini untuk memberikan pendapat dan pandangannya dalam pilihan raya ini, adakah itu atas kerelaannya sendiri ataupun atas paksaan. Jadi saya sebagai orang yang pernah bekerja di peringkat pegawai, sebab isunya Saiful ini, dalam isu liwat ni agak menarik dari segi psikologinya. Saiful ni bekerja di bawah Anwar Ibrahim. Jadi orang yang bekerja di bawah ini dalam keadaan usia muda diperbuatkan gangguan seks ini, ada akta dia, adakah dia perlu melawan atau dia kehilangan rezeki? Di mana pertimbangan dia? Jadi hanya mereka-mereka yang tidak ada kekuatan dari segi keberanian akan tunduk kepada kehendak-kehendak bos yang di atas. Ini bukan berlaku saja seorang pegawai yang melakukan liwat dengan pegawai bawahannya. Ini juga berlaku antara pegawai-pegawai lelaki dengan pegawai bawahannya. Yang belum saya dengar ialah pegawai-pegawai perempuan melakukan paksaan gangguan seksual kepada kaki tangan lelaki di bawahnya. Itu saya belum dengar. Tetapi kalaulah soal pegawai-pegawai lelaki membuat gangguan di bawah dengan pegawai di bawahnya, itu sudah normal. Muhammad Syahrudin, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah, kerjaya politik dia boleh kira selesai ke? Hui. Mana selesai? Dia kalau kalah, hanya tak boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi dia masih lagi Presiden PKR. Dan kalau ada orang yang bermurah hati, khasnya anak dia sendiri, Nurul Izzah yang sekarang menjadi ahli parlimen di Permatang Pau, mengosongkan kursinya untuk berkorban bagi membolehkan juga bapaknya jadi Perdana Menteri, saya rasa dia akan menang di Permatang Pau tanpa banyak masalah apa-apa untuk mendapat kemenangan. Fazrin Hassan, keberadaan Anwar di dalam kabinet, jika menang adakah menguntungkan pembangkang? Status pengampunan Anwar terhadap kelayakannya untuk bertanding di PRK PD mohon pencerahan. Pembangkang itu ialah UMNO lah. Dia tidak apa memberikan keuntungan. Pembangkang akan terus menyerang dia untuk dapat menguasai kerajaan balik. Memanglah status pengampunan Anwar Ibrahim sekarang menjadi isu besar di kalangan orang-orang undang-undang. Dan banyak orang berpendapat bahawa pengampunannya itu dari segi bentuk apa. Malah
kita kena lihat pada masa pengampunannya itu beberapa jawatan belum lagi dipenuhi, termasuk peguam negara masih lagi ada tetapi tidak aktifkan. Jadi kecuali peguam negara masa itu sudah tidak diaktifkan. Walhal peguam negara hanya tidak diaktifkan, mana tidak boleh menjalankan tugas atas sekatan Perdana Menteri masa itu. Jadi banyak persoalan undang-undang, jadi kita tunggu keputusan yang telah dibuat oleh seseorang yang minta penyelesaiannya di Mahkamah Perlembagaan, iaitu mahkamah. Tunggu. Adakah pengaruh Syed Samad begitu besar di Port Dickson? Adakah jumlah pengundi bawah 40%? Adakah mampu memberikan implikasi keputusan PKR? Adakah isu Anwar bakal jadi PM memberikan kelebihan pengundi PED? Pertama, kita kena lihat sama ada isu Samad ada pengaruh atau tidak. Dia telah duduk dalam kawasan itu sejak 1978 mengganti almarhum ayahandanya, Datuk Abdul Samad. Jadi di Linggi. 1178 sekarang ni 2018. Hampir 40 tahun. Ya. Hampir 40 tahun. Dia menghabiskan masa dia dalam kawasan itu. Khasnya di Don Linggi, di waktu dia jadi Menteri Besar, kemudian dia berpindah ke Don Bagan Pinang. Jadi soal pengaruh besar atau tidak, tentulah ada di kalangan orang-orang Melayu, pengundi yang termakan budinya. Termakan budi ini bukanlah makna dia rasuah, tetapi yang dia bantu. Dan tentulah ada pembangunannya yang memberi manfaat. Di situ maksudnya pengaruhnya. Jadi soal pengaruhnya besar atau tidak bukan isunya. Sejauh mana yang Isa Samad waktu menjadi wakil rakyat, menjadi ketua UMNO bahagian di Teluk Kemang dan sekarang Port Dickson, memberikan khidmat kepada penduduk-penduduk di kawasan itu. Saya penuh percaya di kalangan ahli-ahli UMNO, jika masih lagi menganggap bahawa Isa Samad itu ada jasanya kepada Port Dickson, akan memberikan sokongan. Di soal Anwar Ibrahim bakal jadi PM, tidak memberikan apa kelebihan kepada pengundi-pengundi di Port Dickson. Kecuali bagi pengundi-pengundi Cina, mereka berpendapat mereka perlu untuk menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri bagi tujuan kesinambungan di mana parti mereka yang chauvinis Cina, bukan resis ya, chauvinis Cina, iaitu DAP, Democratic Action Party, akan kekal dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Jika Anwar kalah dalam pilihan raya ini, maka ia akan memberikan kesan kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Kecuali jika Anwar kalah, Dr. Wan Azizah sudah tidak ada lagi jawatannya di dalam PKR, maka Tun Dr. Mahathir Mohamad melantik Azmin Ali jika dia menang pemilihan timbalan Presiden sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi masalahnya sekarang, semua pihak lebih berminat untuk Azmin Ali menjadi timbalan Presiden dan pengganti Tun Dr. Mahathir dan bukannya Anwar Ibrahim. Eriko Ayumi, benarkah pengampunan penuh berbeza dengan pembebasan penuh dari sudut pandangan? Adakah PAS hanya cuba nasib walaupun tahu pembebasan yang Tuan Agong telah menyebut pembebasan yang tak pernah melanggar undang-undang, merujuk kepada video? Kerana kes ini telah dibawa ke mahkamah dan telah dibantah, kita tunggu. Saya tidak boleh mendahuluinya kerana saya adalah orang yang terawal mencakap dalam soal yang tidak betul itu. Dari segi hujah-hujah saya, kenapakah Anwar Ibrahim pengampunannya itu tidak mengikut perlembagaan, iaitu satu cara yang luar daripada perlembagaan. Kerana undang-undang persekutuan bukannya kuasa mutlak yang di Pertuan Agong. Ini pun telah diterangkan oleh Yang Amat Arif, bekas Ketua Hakim Negara, Datuk Atun Abdul Hamid Muhammad. Nadri Ridwan, apa tujuan sebenar calon bebas masuk menjadi calon ramai-ramai apabila BN memutuskan untuk backup?
Adakah wakil dari BN ataupun sekadar ingin memecahkan undi pembangkang atau mudahkan beri kemenangan mudah pada Datuk Seri Anwar? Sedangkan sebelum ini pembangkang sanggup mengorbankan kursi tertentu bagi memberi laluan 1 lawan 1 agar memberi kelebihan. Saya tak faham Nazri ni, pembangkang ni siapa? Sekarang pembangkang ni UMNO. Jadi isunya sekarang ni ialah kebanyakan calon bebas itu khasnya daripada keturunan Cina, mereka mungkin ada tujuan-tujuan yang lain. Kita tidak tahu. Cara jara benarkah Anwar pelewat Tegar? Soal Tegar kita tidak tahu, tapi mahkamah telah menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kerana keliwatnya. Tegar saya tak tahu. Pandangan peribadi Datuk, adakah Anwar akan kalah di PD? Jack, pada pendapat saya, Anwar jika menang, dia akan menang tipis, tapi kalau kalah, dia kalah teruk. Itu saja pandangan saya. Sebab saya melihat bahawa kalau kalah teruk, ialah kerana undi Melayu dan undi tentera. Saya penuh percaya tentera akan berpihak kepada PAS yang kebetulan bekas tentera daripada nak berpihak kepada lain-lain calon. Dan bertambah lagi, Pakatan Harapan baru-baru ini dan masa 5-6 bulan ini telah memberikan tamparan hebat kepada tentera akan soal tuntutan-tuntutan daripada kalangan penyokong-penyokong Pakatan Harapan supaya Parti Komunis Malaya dikira sebagai pejuang kemerdekaan. Dari itu tentulah jika tentera memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan, ia seperti menaikkan semangat puak-puak ini terus berjuang untuk meletakkan Parti Komunis Malaya sebagai satu parti yang berjuang kemerdekaan dan akan menyebabkan sejarah perlu ditukar. Maka mereka-mereka yang mati kerana menentang pengganas komunis sama ada sebelum merdeka dan selepas merdeka adalah mati sia-sia. Jadi beberapa gambar, beberapa orang yang mendapat pingat SP, PGP yang ada dalam muzium terpaksa diturunkan kerana ia sangat memalukan tentera, kerana bagaimana seorang pejuang kemerdekaan Melaya dibunuh, diserang, ditembak mati oleh tentera Malaysia. Jadi pada pendapat saya, terserahlah kepada tentera dan saya penuh percaya tentera yang boleh memberikan undi, termasuk bekas tentera yang mengundi, akan berfikir secara waras.